Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Selamat petang. Salam pencerahan daripada saya. Saat ini kita rasanya dah balik pejabat agaknya ya saudara. Apa khabar saudara KB, saudara Mu'amok, saudara Rashidi Sharif, saudara Lana, gelandangan 74 katanya. Saudara yang mana sempat bersama dengan saya petang ini, insya-Allah kita bertemu dan bercerita tentang memori silam saudara. Apa khabar saudara Fadiah Wati Syariah, saudara Nizam, itu juga Hajah Comel-Comel, saudara Madam K, Puan Nuraini Adnan, saudara Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, apa khabar? Tuan Ismail daripada Terengganu, tak silap saya rasanya. Ya, saudara Raja Kamal, Raja Baizan di Sungai Petani, apa khabar? Aku. Saudara Mu'amok, waalaikumsalam. Saudara Adam Jebat. Saudara Ajah Comel-Comel, masak apa lah petang ni ya. Saudara Mai Jebat, Pendekar Mustar katanya. Saudara Mukris Imran, saudara Puan Selamah Yusof daripada Kuala Pilah. Katanya di Kuala Pilah sekarang ni sangat panas. Saudara Puan, memang sekarang ni, tetapi petang hujan. Hujan jebat. Katanya salam daripada petang dan hari panas. Memang panas yang melampau. Saudara Zulkifli Zul, tadi saya ambil air semayang pun tadi saudara dari batang pipe. Hari terasa macam air panas daripada heater. Puan Madam K, memang Yas Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru, memang panas. Suasana hari ni panas yang melampau, saya nampak. Sebab itu berhati-hati saudara. Saudara Abu Bakar Harun, kalau keluar rumah daripada saudara Abu Bakar Harun, dia dungun ya. Kalau keluar rumah elok pakai baju putih saudara. Saudara Cik CTP daripada Lostak, katanya Lostak baru hujan, dan sekitar rumah saya sekarang ni dah mula turun hujan. Begitulah suasana sekarang ni yang tidak menentu saudara. Pagi cuaca okey. Saudara Mukris Irwan katanya di Brunei pun panas hari ni. Saudara Mukris di Brunei Darussalam panas. Saudara Nasir, tapi dia pagi biasa, tengah hari panas dan petang hujan. Hujan rebut dah sekarang kalau saya dengar bunyi dentuman guruh. Puan Rubiah Hussein, apa khabar? Selamat petang. Begitu juga Abdul Hamid daripada Kuantan Pahang, katanya cuaca panas dan mendung sebelah petang. Begitu keadaannya. Saudara Sasimenon, Ialan, saudara Bunga April, Piu Megat katanya. Putri Megat, Putri Megat, Angkoi, Puan Zaleha, Siti Aisyah, MQ, Jim Ilinus, saudara Rizana Cik Ani, apa khabar anda semua? Doa saya dalam suasana begini bertabahlah ya, saudara Jamaluddin, begitu juga saudara Muhammad Madiman. Saudara, suasana memang begitu. Awal pagi nampak cerah, tapi bila petang sedikit, satu mula panas lit-lit lah. Saudara Azura Kamaruddin, saudara Nazri Muhammad, saudara Yusuf Ishak, saudara Ramli Karim, apa khabar? Selamat petang daripada Keluang saudara ya. Dan bila waktu petang datang saja, pukul 3.30, pukul 4 mulalah hujan. Dan sekarang ni kawasan rumah saya ni dentuman guruh menandakan hujan lebat akan turun. Saudara Hashim Hanafiah, saudara Yub Ishak, saudara Lemon, Puan Hamidah Hussein, apa khabar? Dia kata di Senawang baru saja hujan turun dengan lebatnya. Puan Hamidah, Zainul Hamid, DAP pun tak nak aja. Saudara jangan cerita soal politik lah saudara Zainul Haji Hamid. Politik malam nanti saya akan memberi ulasan panjang, banyak cerita. Saudara Fazil Osman, waalaikumsalam. Di Pulau Pinang katanya cuaca tengah hari panas betul, tapi petang hujan. Mr. Res, OPR naik lagi pun malam nanti saya akan cerita. Siang ini kita nak cerita pasal politik, kita cerita tentang cuaca alam yang begitu tidak menentu sekarang. Saya pun runsing juga. Siang tadi, tengah hari tadi, panasnya Tuhan aja yang tahu. Sebagaimana yang saya nyatakan, ambil air semayang daripada pipe. Datuk Sri Johan. Datuk Sri Johan dia kata, okey Tok, see you malam ni. Malam ni kita bicara politik. Puan Kamal Abdul Rahman. Jadi bila kita ambil air semayang daripada pipe, airnya macam air panas saudara. Memang panas. Ya saudara Nasir, dia kata muar panas. Memang panas di muar. Saudara Nur Baladin Ahmad, salam dari Taman Bukit
Fahlia di Pasir Gudang, Johor, saudara Puan Nur Baladin, saudara Pak Im, apa khabar? Saudara Kamaliah Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Saudara, itu keadaannya. Suasana memang dia panas, tengah hari panas terik betul-betul. Saya tak tahulah, saudara Pak Im, saudara faham. Begitu juga saudara Ahmad Muhammad. Katanya bunyi guruh, hujan, belum tahu. Tapi sekarang ni dah mula renyah-renyah, dah turun hujan. Betul, saudara Mamayuh. Memang bunyi guruh belum tentu hujan. Puan Aisyah, ya, di Tasyajanis. Tasyajanis dari mana saya tak tahu, saudara. Dalam keadaan begini, saya cuma mengharapkan, kalau waktu tengah hari, saudara nak keluar rumah, pakailah baju putih. Saya tadi, sebab saya bertemu dengan sahabat saya. Sahabat lama. Saudara Kak Royo, saudara Agrid Dan, saudara Mom Syahrim. Sejuk pula. Aircon pasang 24 jam. Cik Nan, apa khabar? Panas berkuap sekarang ni, betul. Aircon, semua saya nak minta, kalau boleh janganlah buka alat pengawal dinding itu berterusan. Bil tinggi nanti, saudara Alias. Dan tidak begitu elok untuk kita sentiasa dengan memasang alat haul dingin. Pasang kipas. Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, besut katanya panas. Ya Tuan Abdul Rahman, memang dibesut sekarang ni panas yang tinggi. Saudara Lim Bonciang, good afternoon. Terima kasih. Begitu juga saudara Darul, saudara Akhira Razi. Baik saudara, saya terus memberi pencerahan. Yang mana saya sempat, saya santunlah. Terima kasih saudara Lim Bonciang, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang. Tadi katanya guruh, tapi hujan tak jadi. Begitulah saudara. Kalau mendengar guruh di langit, janganlah air di tempayan dicurahkan. Itu keadaannya saudara. Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Johor. Saudara Mi katanya Felda Padang Piul, hujan. Felda Padang Piul ni di mana ya? Saya baru mendengar nama Felda Padang Piul. Mungkin di Pahang kot agaknya. Mungkin, kalau saya silap, maafkan saya. Ini Mi ya. Saudara Zanazri, Uncle Roy, terima kasih. Baik saudara, dalam keadaan saya menceritakan tentang suasana yang panas lit-lit ini, saya harap teman-teman semua jagalah kesihatan. Ya, Saudara Azhar Maulana Castello, dia kata dalam rumah pun pakai topi ke? Saya bukan pasal apa saudara, bila saya pakai topi ni untuk membezakan antara siang dengan malam. Siang memang saya pakai topi, malam saya pakai songkok. Ni saya cakap terus terang, rambut dah tak ada babe, dah botak, tutuplah botak sikit Saudara Azhar Maulana. Jangan marah. Malam saya pakai songkok macam saudara. Saudara Mi dia kata, oh ni apa Piul, Felda Padang Piul tu di Jerantut Pahang. Terima kasih atas pencerahan untuk kita teman-teman juga mengetahui bahawa Felda Padang Piul itu letaknya di Jerantut Pahang. Terima kasih saudara. Baik saudara, cuma hari ini saudara, saya nak bercerita sedikit tentang bagaimana saya menerima kiriman saudara Muhammad Ghazali Makno. Dalam satu kiriman dalam media sosial WhatsApp dia kata, beliau daripada kita ada kumpulan Bena Nusa. Dan saya hari ini agak terperanjat saudara bila menatap wajah sayu pemain badminton tersohor dunia era tahun-tahun gemilangnya dari Indonesia, itu Rudy Hartono. Kalau anda masih ingat zaman saya dululah saudara, bila datang saja musim badminton, pertandingan sama ada pertandingan All England, 8 kali ya saudara, Rudy Hartono menjadi juara dunia All England. Dan bila kita menonton pertandingan akhir Piala Thomas antara Malaysia dan Indonesia, saudara harap jangan lupa, kita takkan lupa nama yang paling tersohor, yang paling digeruni oleh pemain kita adalah Rudy Hartono. Hebat dia. Saya masih ingat lagi kalau kita mengimbau masa silam kita, saudara Azhar Maulana, sama-samalah katanya kita sama-sama botak. Saudara Zulbaidah, saudara Elias Muhammad, salam saudara Saiful Anwar. Cerita hari ini cerita tentang Rudy Hartono. Saiful, Rudy Hartono ini adalah pemain badminton yang tersohor. Tiap-tiap kali dululah, masa zaman-zaman kita dulu, ada siaran-siaran langsung. Kadang-kadang tak sempat nak, masa tak ada TV dulu, dengar laporan radio pun cukup lah.
Bola bertukar tangan daripada Nuri Hartono kepada Tan Eck Wan. Tan Eck Wan membawa bola itu menepis. Nuri Hartono smash, diangkat oleh Tan Eck Wan. Tan Eck Wan smash dan dapat satu mata untuk Malaysia. Waktu itu saya kita ya Pak Ajak, kita masih ingat lagi bagaimana hebatnya. Dia dulu yang apa, kalau seingat anda, negara yang hebat dalam badminton itu Malaysia. Kita ada masa itu Tan Eck Wan, Saudara Abdul Rahman, Punch Gunalan, mendiang Punch Gunalan, Eng Bon Bee. Eng Bon Bee ni berpasangan dengan Punch Gunalan, kadang-kadang dia berpasangan dengan Abdul Rahman Muhammad atau pasangan dengan Tan Eck Wang. Akhirnya kita menang, saudara, Piala Thomas, dan kita bawa balik Piala Thomas ni ke Malaysia. Kita julang, itu zaman-zaman 70-an 80-an dulu, saudara. Dan selain daripada Malaysia, negara yang paling ini musuh ketat dalam pertandingan Piala Thomas, saudara, adalah negara Indonesia. Negara Indonesia ada pemain seperti Rudi Hartono, Diki, adalah beberapa nama lain yang saya lupa. Tetapi yang tersohor adalah Rudi Hartono. Dia menjadi juara dunia selama 8 kali, saudara. Dan Eck Wang di belakangnya bersama dengan Punch Gunalan dan juga Saudara Abdul Rahman Muhammad. Kalau saudara ingatlah, Saudara Tiger Hutan, saya mengenang begitu. Saudara Muhammad Syahrim, kesan dari itu kita pun, anak-anak pun masa tu mainlah. Semua di kampung-kampung kita bermain badminton pula. Tapi raket kita gunakan bukanlah raket bertali sekarang, saudara. Raket kayu je, saudara, papan, perpuk-perpak. Bila ada wang, kumpul wang dulu, saudara, masih ingat lagi. Kalau dapat beli raket, kalau yang jenis Carlton tu mahal. Tapi kita pakai Saudara Muhammad Syahrim, paling-paling pun dia nama Dunlop. Itu pun ikat, ada dia punya pengikatnya supaya tak bengkok. Kadang-kadang sebab kesan matahari kena raket itu, dia boleh bengkok, saudara. Itu dulu. Dan selain Malaysia, Indonesia, kita ada pemain yang hebat juga dari India, itu Prakash Padukone. Kalau anda masih ingatlah nama-nama ini. Dan antara satu lagi adalah daripada negara Sweden ataupun Denmark. Inilah 4 negara yang menjadi tumpuan setiap kali Saudara Melati, Saudara Zainal Rashidin, Saudara Arab, bila ada saja musim pertandingan Piala Thomas, maka nama-nama ini tersohor, saudara. Dan kita pun merubah, Saudara Ruby, kebiasaan anak-anak di kampung-kampung bermain badminton. Tapi jangan lupa, saudara, badminton ni mahal nak mainnya. Sebab dia punya shuttlecock ataupun bola tangkis tu mahal. 1 RM1.20. Sekarang tak tahulah kalau satu slope. Itu pun, saudara Melati, kadang-kadang kita main sampai dah habis dah dia punya bulunya. Bulu ayam dah tak ada, tinggal 2 keping. Itu pun pukul juga, saudara. Bayulan, raket buat sendiri pakai tali pancing. Saudara, ini mengingatkan kita bagaimana kehebatan dulu, pengaruh sukan badminton. Memang kita seronok tak dapat tengok melalui kaca TV yang hitam putih pun, dapat kita mendengar melalui radio. Saya masih ingat lagi satu ketika pasukan Malaysia bermain dengan negara di India. Laporan cuma dengar melalui radio. Ya, bola itu masuk, saudara. Tetapi pengadil mengatakan terkeluar. Memanglah mereka ini mau menyingkirkan Malaysia. Semangat kita dengar. Dan pengulas waktu itu Allahyarham Jamaluddin Alias, saudara Rahim Razali, saudara jangan lupa, memang seronok kita tengok di kaca TV. Kalau dapat tengok TV, tak dapat tengok TV, dapat dengar radio pun cukup. Semangat, saudara. Cara ulasan pun, kedudukan sekarang bertenang, saudara. Para penonton, para pendengar bertenang. Sekarang ni berkedudukan 14-14. Sekarang ini Tan Eck Wang memulakan servis, diangkat oleh Rudi Hartono, dia smash oleh Rudi Hartono, Tan Eck Wang, diangkat oleh Rudi Hartono, dia smash lagi. Ya, kita berjaya sampai dapat satu mata lagi. Tunggu, saudara, sabar, begitulah, saudara, pengaruhnya. Ya, saudara Karim Muhammad, jangan lupa, saudara, ruang waktu, benar. Saudara Adam Jebat, teringat lagi kita macam orang macam Hasbullah Awang. Ini gambaran macam mana Piala Thomas atau permainan badminton menguasai minda anak-anak kecil kita nak main badminton di sekolah-sekolah. Tapi nak main badminton yang bertali itu mahal, saudara. Apa nak buat? Macam saya lah, dia kata raket buat sendiri, pakai tali pancing. Dan saya teringat nak dapatkan shuttlecock ataupun bulu ayam, saudara, bulu RM1.20. Itu pun
sama-sama menyimpan tu duit belanja sekolah. Nak dapat membeli bulu tangkisnya supaya dapat bermain. Dan hari ini saudara, saya bila saya menyantun gambar itu, saya terkejut. Sedih saya melihat bagaimana seorang yang tersohor, saudara Khalid Mairan, dia kena raket kayu cap Gold Cup untuk anak-anak kampung era 70-an. Itu harganya tak silap saya dalam RM15. Ada yang RM7. Saya punya dapat beli harga RM20 Dunlop. Itu pun Allahyarham abang saya balik daripada Singapura sebagai anggota tentera British. Sebab dia tengok adiknya suka main badminton, dia pun beli raket. Punyalah sayang, bawa tidur saudara. Saudara Abdullah Kidal, OPR malam nanti kita bercerita. Saudara, bukan saya mangkari saudara. Begitu Ramlah Hamid, rumah saya tak ada TV, hanya ada radio kecil aja. Itu pun bagaimana rumah punyalah seronok bila Malaysia menang. Ya, Puan Ramlah Hamid, benar. Secara ulasan yang dibuat oleh pengulas-pengulas sukan kita begitu hebat. Saudara Adam Jebat, dia kata So Si Leong pun ada pemain kita. Ya, jadi itulah antara nama yang hebat, yang sukar untuk kita lupakan kehebatan mereka bila berada di gelanggang sukan badminton. Ya, Puan Aizah Aisyah. Tetapi saudara, bila saya melihat kiriman sahabat kita, Saudara Muhammad Ghazali Makno, saya terseduhlah saudara. Bagaimana hari ini Rudi Hartono, saya nampak gambarnya, dia sudah tidak mempunyai kaki. Kerana kedua-dua belah kakinya telah pun terpaksa dipotong. Mungkin kesan daripada kencing manis ataupun kanser dan sebagainya. Jangan lupa Rudi Hartono pernah melatih pasukan kita juga untuk mencapai Piala Thomas. Saudara, ruang waktu dia kata harga raket masa itu RM5 dan RM6 pun dah okey. Betul saudara. Jadi saya lihat, sedih saya tengok pemain badminton pujaan saya waktu itu, Rudi Hartono. Malahan saudara, bila kita masuk ke gelanggang badminton tu seolah-olah kita rasa nak jadi macam Rudi Hartono ataupun Tan Ek Wang saudara. Saudara Magat Zulkifli, salam dari Teluk Intan. Cuaca hujan. Begitulah saudara. Sabarlah bila hujan nak macam mana. Dalam apa ni, Adam Jebat dia kata dulu raket harga RM8 pun dah puas hati. Memang saya harga raket saya RM20. Itu pun pakai frame dia. Ada frame kayu tu saudara diikat. Dan bila kita masuk ke gelanggang main badminton kawan-kawan, saya merasakan seolah diri saya tu macam Rudi Hartono saudara. Maklumlah badan kita kecil. Rudi Hartono pun badan dia kecil. Tetapi bila saya tengok, saya melihat gambarnya, saya sedihlah. Kerana dua-dua kakinya setelah pun terpaksa dipotong. Dan bila terpaksa menggunakan kaki palsu. Saya tengok tadi, belum pakai kaki palsu, tapi disurung di atas kerusi roda oleh keluarganya saudara. Begitulah saudara hidup ini. Dulu namanya begitu tersohor. Satu dunia menyanjungi Rudi Hartono. Tapi hari ini kakinya dah tak ada saudara. Terpaksa dipotong, mungkin akibat kencing manis. Sebab jangan lupa saudara, sebab selain dia dapat berjaya merampas Piala Thomas dari Malaysia, dia juga mengagungkan dirinya di persada dunia badminton di London, All England saudara. Dan saya merasakan saudara, begitulah putaran kehidupan dunia ini saudara. Ini menjadi peringatan pada saya. Begitulah saudara Hafiz, itulah keadaan putaran hidup ini saudara. Anda berada di atas penuh dengan kegemilangan, dipuja oleh dunia. Kalau mencapai tahap macam Rudi Hartono, tapi sampai waktunya terpaksalah disorong dalam kerusi roda saudara. Abang Ali Mokhtar, BNM naik dan OPR malam ini saudara. Malam ni kita ceritakan. Memang kita tahu menyusahkan rakyat. Cuma saya nak kita relax-relaxkan sedikitlah petang ni saudara. Cuma saya nak mengimbau kepada mereka yang berada sebagai pemimpin, ingatlah, ada masanya, Saudara Abdul Halim Makno, ada masanya anda berada di peringkat yang orang kata peringkat kayangan. Tapi ada masanya, bila jadi macam Rudi Hartono, kaki pun dah tak ada. Dulu memang dia hebat. Dan saya harap semua ini dapat menjadi peringatan kepada kita, saudara. Jadi kalau ini sebagai, bukan tauladan, jadi kalau sebab itu, jagakan makanan kita, minuman kita, janganlah sampai akhirnya usia-usia tua. Sebab Rudi Hartono hari ini usianya sudah pun 73 tahun. Retinya saudara 50 tahun dulu.
Memang pun 50 tahun dulu kakinya dipotong. Kenapa tak Ramlah Hamid? Saya dipahamkan mungkin kencing manis. Dua kaki, bukan terlibat dalam kemalangan jalan raya. Sedih saya. Kakinya terpaksa dipotong dan tiada berkaki lagi. Adalah kaki bagai peha sampai ke lutut saya nampak tadi. Saya sedih saya. Itu gambar Rudi Hartono, tapi wajahnya masih lagi kacak, tapi sempat dia mengukirkan senyuman. Dia tabah menghadapi dugaan ilahi. Di Indonesia, saudara, Rudi Hartono ini dia keturunan Tionghoa. Di Indonesia tiada orang Cina yang makan nama Cina. Mereka menggunakan nama-nama Indonesia, menggunakan Rudi Hartono. Bari Osman, parah OPR. Ramai teman-teman nak bercakap soal OPR ni, tunggu malam nanti. Tolong santuni saya malam nanti, kita berbicara soal tentang politik, saudara. Saudara, ruang waktu dia kata juara Smash Indonesia Lim Swee King. Benar. Jadi kita mengimbau lah teman-teman. Di Malaysia kita kemudian selepas era Abdul Rahman Muhammad, kita memiliki keluarga yang memang hebat dalam dunia sukan badminton, itu keluarga Siddiq. Kita ada Misbun, kita ada Rashid. Keluarga Misbun Siddiq inilah yang berjaya merampas Piala Thomas, membawa balik ke negara kita. Malahan Misbun biasa menjadi juara All England. Saudara Erwin Timur, kenapa ni? Saya Bangkari ni jilat tangan. Kenapa tu, saudara? Saya cerita tentang zaman Piala Thomas, kita sukan badminton ni. Kita harus mengingat mereka-mereka yang pernah berjasa kepada negara kita macam keluarga Siddiq. Tapi saya tak tahu apa dah jadi pada keluarga Siddiq yang dulu adalah perkampungan, tak silap saya, di Kuala Langat. Di Kuala Langat tu ada kampung apa nama kampung, tak silap, di Banting lah, saudara. Dan depan halaman rumah dia tu ada court badminton yang menjadi idola anak-anak muda. Tapi hari ini saya tak tahulah, tapi kabarnya ada satu orang pemain sudah pun berjaya muncul sebagai juara dunia. Saya lupa nak tengok nama ya. Delmira, apa khabar? Delmira kabarnya masuk hospital, sakit apa tu? Katanya jatuh ke hospital ya Delmira. Saya dipahamkan kiriman teman-teman. Katanya Kak Mira sakit. Saya terkejut juga. Sebab saya baru menyantuni Kak Mira, tiba-tiba masuk hospital pula. Saudara Erwin Timera, anda marah kerana saya, kenapa? Dia kata sembang kari jilat tangan, apa hal? Saudara BJ, selamat petang. Kekanda Khamis Puchong katanya. Di kampung Kancung Darat. Terima kasih saudara Kekanda Khamis yang memberi penjelasan atau memberi pengetahuan kepada kita, saudara. Saudara Habib Mairan di kampung Kancung Darat. Begitulah hebatnya keluarga Siddiq. Tapi kadang-kadang saya melihat kita ni kurang. Kita kurang peka ataupun kurang menghayati dan menilai jasa-jasa mereka yang saya dah sabar TikTok apa hal ni. PN dah gila kuasa katanya itu. Malam nanti sabar, saudara. Saya nak cerita tentang kehidupan harian ini, saudara. Saya tahu rakyat tengah marah sekarang ni. Susah. Jadi apa kesalahannya kita mengimbau masa silam, saudara? Apa salahnya kita mengimbau supaya paling tidak tu melegakan fikiran dan menjadi panduan pada kita. Bagaimana apa yang berlaku pada Rudi Hartono, pemain yang hebat, akhirnya sekarang ni tak ada kaki pun, saudara. Dua-dua kakinya terpaksa dipotong. Sedangkan dia menggilap namanya. Saya yakin mungkin warga Indonesia akan mengenangnya, akan memberi bantuan sebaik mungkin. Dan Mirabit dia kata bukan saya tapi Maria Mercedes. Mungkin banyak nama Mira. Dan Mira saya tak tahulah keadaan gitu bila berkawan tim ni, saya tinggal anda. Begitu juga saudara ruang waktu macam kita ada juara sukan macam bola. Pemain bola kita ada Allahyarham Gani Mihat, ada Allahyarham Mokhtar Dahari, ya Baca Tahir. Sejauh mana kita menilai kehebatan dan jasa-jasa mereka dalam sukan badminton, dalam sukan bola sepak. Kalau zaman era Mokhtar Dahari itu, almarhum Mokhtar Dahari bersama dengan pemain yang lain, kita sampai ke tahap mampu melayakkan diri ke pertandingan di Piala Olimpik. Tapi ketika itu FAM ataupun Persatuan Bola Sepak Malaysia dipimpin oleh almarhum Datuk Harun Idris yang benar-benar ikhlas mentadbir, memimpin pasukan negara ini, tidak mahu meletakkan kepentingan diri. Tapi akhirnya kita berjaya, saudara. Jadi dalam keadaan begini kita mengharapkanlah
agar jasa-jasa macam Allahyarham Datuk Harun yang mengembeling tenaga. Malahan anaknya juga, Datuk Mazlan Harun, adalah merupakan antara pemain dalam pasukan Malaysia, saudara. Jadi, bagi saya merasakan, saudara Harun, kau jangan. Saya minta lah, saudara, jangan bercakap soal politik pada tuduh orang tua ini. Tak baik, saudara. Ini kita santun ni cerita tentang sukan. Hari ni saya nak bercakap soal sukan dulu, saudara. Kerana ini mengimbau saya bila saya lihat wajah sayu pemain badminton kesayangan Indonesia waktu itu, saudara, iaitu Rudi Hartono. Malahan beliau pernah memimpin pasukan negara kita untuk merampas kembali Piala Thomas. Jangan lupa, saudara. Jadi saya rasa itulah putaran hidup ini. Sebab itu, saudara yang berada dalam dunia kegemilangan, mungkin anda sekarang ni anak-anak muda belia, jangan lupa hari tua anda bagaimana. Saudara, bagaimana saya memikirkan apakah hari tua saya nanti. Saat ini saya bertemu ramai kawan, ramai rakan, teman-teman yang berkesempatan menonton saya, ribuan. Apakah hari tua saya nanti ada teman-teman yang sudi menyantun saya? Kalau waktu itu nak bercakap pun tergagap-gagap, mungkin saya. Sebagai ini saya melihat keadaan yang dialami oleh Rudi Hartono. Begitu juga keluarga kita di Malaysia ni, kita ada pemain-pemain hebat, tapi ke mana mereka? Macam pelari negara Mumtaz Jaafar, siapa lagi? Pemain bola sepak Mihat Ghani, Armugam, mendiang Armugam, saudara. Saudara Syafiq Anwar, mereka nak pancing emosi saya, tak ada. Saya takkan terpancing waktu siang ni, saudara. Hujan menyejukkan hati saya. Saudara alias, saya ruang waktu, dia kata, menalah So Chin An kita ada, Mokhtar Dahari, ini Raja Bola. So Armugam tu sampai kita panggil The Spider-Man, saudara. Waktu dulu kita bola sepak kita tonton di Stadium Merdeka. Tempat deklarasi kemerdekaan. Penuh stadium. Bila melihat, tapi waktu itu pasukan yang terhebat adalah pasukan dari Selangor. Armugam dari Selangor, Sucina dari Melaka. Kemudian Mokhtar Dahari, ya. Kalau di Pulau Pinang ada Syukur Saleh. Itu gambaran pemain-pemain dulu yang mewarnai dunia sukan kita. Tapi hari ini ada, bukan tak ada. Macam pasukan Johor Darul Takzim, JDT, yang dipimpin oleh Dulia Mahmulia, Tengku Mahkota Johor, saudara. Tapi pemain-pemain ada yang pemain import, dan kita harus melahirkan bakat-bakat. Saudara ruang waktu, dia kata saudara tentang pasukan takraw, ya, kita ada orang macam Adnan Saidin. Cuma hari ini saya mengharapkan agar Datuk Seri Sumali yang menjadi presiden pada pasukan sepak takraw Malaysia dapat berusaha. Sebab saya sempat menonton, kalau sepak takraw itu antara sukan yang saya minat, saudara. Bagaimana mereka dengan lepat parinya, saudara Adnan Saidin, saudara. Hebat. Kita kalau berdebat ni sepak takraw, musuh ketat Malaysia adalah daripada negara Thailand. Badminton, musuh ketat kita adalah Indonesia. Bukan musuh tu musuh peribadi, tak, saudara. Kita sokongan kita. Kita akan memberi sokong semangat kita, saudara. Saudara, sas-sasan untuk ahli sukan, kerajaan patut menyediakan skim pencen bila tiba masa hari tua mereka. Bagilah skim pencen. Ini saudara, sas-sasan, saya bersetuju pandangan anda. Ini perlu dilakukan. Saya tak tahu, mungkin di Indonesia, kerajaan Indonesia akan memperakui kehebatan dan jasa yang dilakukan oleh Rudi Hartono. Ini saya suasana yang agak, bagi saya lah, saya benar-benar hari ini agak sedih bila tengok gambar dia dalam keadaan yang disorong di atas kursi roda. Sedangkan dulu Rudi Hartono ini adalah antara pemain badminton yang memang saya akan tonton kalau dia bertemu dengan Tan Ek Wang. Saudara Rohatun Surun Suhud. Selamat petang. Semoga sihat selalu Rohatun. Saudara Anwar Bidin. Anafiah, orang besi Malaysia. Yang ini saya tak berapa faham, saudara. Tapi tak silap saya, juara bina badan Datuk apa tu? Datuk Malik. Itu. Tapi saudara, yang paling tersohor pada kita, Tan Ek Wang. Abdul Rahman Muhammad, Eng Bon Bi. Orangnya pendek, saudara. Gempal-gempal, saudara. Saudara Anabidin, dia kata Hanafiah orang besi Malaysia, saudara. Dulu badan Eng Bon Bi ni gempal. Tapi dia pendek. Tetapi bila dia melakukan smash di gelanggang, memang hebat. Waktu itulah
Bola sekarang ni balapan dan diangkat oleh Rudy Hartono dan di smash oleh Eng Bombi. Ya, kita menang. Masa itu saudara, seronoknya kita. Tapi sekarang saya tak tahu. Apakah pengulas sukan itu yang salah? Ataupun mungkin semangat kesukanan kita semakin berkurangan? Ataupun bintang-bintang sukan kita sudah kurang menyerlah? Ini persoalan yang perlu dijawab oleh Kementerian Belia dan Sukan. Bukan kita tak ada pemain-pemain yang hebat yang mewarisi, ya Saudara Ramlah Hamid. Bola sepak dulu pasukan Jepun pun kalah dengan Malaysia, benar. Kita dulu ada Piala Merdeka. Piala Merdeka ini selalu datang bertandang lawan dengan Jepun. Siapa ke nama dia pemain tu? Memanglah bila Malaysia bertemu dengan Jepun, punyalah hebat. Tapi kita biasa menewaskan pasukan Jepun. Yang hari ini pasukan Jepun sudah pun melayakkan diri ke pertandingan Piala Dunia. Kita dulu boleh layak ke piala Olimpik. Sekarang dah tak ada. Masuk pusingan awal saja bertemu dengan Vietnam, kecundang, saudara. Cuma jangan sampai kita bertemu dengan Bangladesh, kita kalah, itu memalukan. Pun ada juga pernah kalah, saudara. Saudara, sahasan perlawanan yang menarik antara Rudy Hartono dan Punch Gunalan. Memang sangat-sangat menarik. Betul, mereka ni benar-benar dua pemain yang cemerlang. Itu sekarang ramai pemain import dan dibayar mahal. Ya, saya melihat kalau setakat pemain import ni tak adalah untuk kebanggaan negara. Saudara, baik Medan dekat Teluk Intan ada Arokia Sami, sukan bina badan. Tapi kalau tak silap saya, baik Medan di Teluk Intan tu tak silap saya lah, Mastan Ghani tu pemain bola sepak. Dia ada kedai mi Mastan Ghani di Teluk Intan, saudara. Jangan lupa, saudara. Sebab itu saya kalau pergi ke Intan, saya akan cari kedai Mastan Ghani. Dia adalah merupakan pemain bola sepak negeri Perak waktu itu, saudara. Tapi apakah mereka ini dibiarkan begitu? Nasib baiklah tak ada yang gelandangan. Kalau gelandangan tentulah peminat-peminat mereka akan marah. So kita mengharapkanlah apa yang dialami oleh Rudy Hartono itu menjadi pengajaran kepada kita. Ya, Saudara Monsyarim, politik kita juaranya sebabnya sukan tak. Sebab politik kita juaranya. Itu sebabnya sukan tak maju. Mungkin kerana kita asyik berpolitik. Persatuan-persatuan sukan ini digunakan untuk politik. Akhirnya, bidang sukan ini tak ada maju ke hadapan. Sepatutnya kita harus berusaha untuk mencari, ada persatuan lakukan pencarian terhadap pemain-pemain sukan negara. Kita ada juga, itu hari saya tak silap saya, pemain bowling tu. Syarul, wanita tu. Hebat. Tapi akhirnya hilang. Begitu juga pemain tak silap saya pemain macam badminton kesukan itu. Dia pakai bola. Alamak, dah tua ni. Dia juga hebat, saudara. Juara dunia. Tapi ke mana perginya? Sepatutnya warga kita yang mencapai tahap pemain dunia ini wajarlah. Wajarlah diangkat sebagai bintang kita. Saudara Rabudin Pasarat dia kata, pada hemat saya, pemain dulu sukan cinta negara, sekarang ni cintakan wang. Mungkin. Sebab dulu kalau saya dengar Jamaluddin Alias, dia akan bercakap, majulah sukan untuk negara. Jangan lupa Ustaz Alias. So bila DJ radio, selamat bertemu saudara, ini keadaannya, suasana padang tenang dan bila pengakhirnya. Demikian tadi laporan saya berhubung dengan sukan, majulah sukan untuk negara. Ya, Saudara Masyarim, Nur Nabilah Sobri dah kahwin. Soal mereka dah kahwin dan mereka rumah tangga tak ada masalah. Cuma kita pengiktirafan negara terhadap bintang-bintang sukan. Saudara Mokhtar Abdul Manak, betul, iaitu bidang sukan squash. Iaitu Nicole David. Memang hebat, menjadi juara dunia. Begitu juga kita ada dulu perenang yang hebat. Sekarang ni kita ada perenang, ada penerjun dari Sarawak. Tapi sejauh mana kita mengiktiraf mereka? Nicole pemain tenis, bukan tenis, ada Zainal Muhammad. Nicole adalah pemain sukan squash. Nicole David. Kita sebenarnya, saudara, sukan ini merentasi hubungan kaum, dan sukan itulah yang menyatukan warga kita. Saudara Arifin Muhammad, Datuk Mastan Ghani jual mi, bukan pemain bola. Ghani Mihat kot. Tak, saya nampak gambar dia bermain dalam pasukan Perak. Pergilah saudara Zainul Muhammad dan saudara Arifin Muhammad, bertandanglah ke restoran Mastan Ghani, ada gambar dia. Saya tengok gambar dia, saya kata,
inilah pemain. Dan saya biasa dengar nama tu sebagai pemain bola sepak negeri Perak, Mastan Ghani. Dan bagi saya lah, saya mengharapkan timbul kesedaran. Ketikan politik, kita tumpu pada bidang sukan sebab sukan ini mampu menjalinkan ukhuwah sama rakyat. Kita bersatu padu. Ya, Sheryl Zulkifli, bowling tu Sheryl Zulkifli suka bowling, betul, Sheryl Zulkifli bowling. Dan mereka ini perlulah digilak bakat bintangnya serta untuk dia menurunkan ilmu kepada generasi akan datang. Jadi saya, majulah sukan untuk negara. Anda semua beristirahat untuk seketika. Kita mendoakan agar lahir bintang-bintang sukan di masa akan datang. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.